Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat datang kepada semua warga guru, sahabat-sahabat guru di SRA, SIRAS, KAFA dan juga sekolah swasta, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Okey, alhamdulillah kita bertemu di dalam program untuk tahun 2023 iaitu program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad. InsyaAllah bersama dengan saya, Ustazah Hairina binti Abu dari SRA Mahmudiyah Pesil 18 Putrajaya sebagai moderator pada hari ini. Dan saya juga dibantu oleh Ustaz Fadil bin Abdullah yang kita bawakan khas daripada SRA Tarbiyah Islamiah Labuan. Jauh kita punya control host kita hari ini. Okey, ahlan wa sahlan kepada Puan KPPK kita iaitu Ustazah Siti Razmah binti Idris, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pelajaran Jawi. Dan ahlan wa sahlan juga kepada Ustaz Abdul Aziz bin Disa selaku penceramah kita pada hari ini. Dan ahlan wa sahlan kepada semua warga-warga guru, sahabat-sahabat guru di wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur. InsyaAllah program kita pada hari ini akan bersiaran selama 1 jam di mana? Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan apa dia program kita yang akan dijalankan selama insyaAllah 19 siri. Kita akan bersiaran selama 19 siri dan kita sebagai satu tambahan ilmu untuk semua. Okey, program ini adalah program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad. Okey, bacaan kitab Tarbiyatul Aulad yang dianjurkan oleh bahagian pelajaran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama dengan kerjasama Unit Pembangunan Profesionalisme Keguruan Jawi dan dilaksanakan, diuruskan oleh barisan YouTuber Pendidikan Jawi iaitu kami seramai 14 orang. InsyaAllah bukan muka saya saja untuk moderator, untuk 19 siri kita akan bersilih ganti sebagai moderator dan juga control host. Okey, baiklah. Selamat datang, saya ucapkan. Saya nak baca komen sedikit lah ya kat sini. Okey, untuk warga guru, sahabat-sahabat guru yang join live pada pagi ini, anda boleh tuliskan nama dan juga nama sekolah di ruangan komen. So, kita boleh tahu siapa yang join live kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, tuliskan nama penuh dan juga nama sekolah. Kalau boleh letaklah sekali zon berapa sebab kita ada zon kan. Jadi bolehlah letak. Okey. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Saya jawab salam semua yang memberi salam di dalam ruangan komen. Okey, terima kasih Ustaz Fadil naikkan komen-komen. Okey, mana nama yang nama yang naik tu tahniah Yang tak naik tu jangan kata tak naikkan komen saya. Bukan. Okey, Ustaz Fadil nak naikkan semua tu dia banyak. Okey, jadi apa pun tahniah dan terima kasih kerana join pada pagi ini. Okey, baiklah. Apa dia kitab Tarbiyatul Aulad ni? Rasanya semua sedia maklum. Okey, kitab Tarbiyatul Aulad. So untuk tajuk yang dipilih adalah perasaan psikologi terhadap anak. Okey, objektif utama program ini adalah untuk membantu kita sebagai ibu bapa dan juga kita sebagai guru dalam membimbing, mendidik anak-anak. Okey, kat rumah kita nak didik anak. So bila di sekolah kita nak didik anak-anak murid. So macam anak-anak kita juga kan. Okey, insya-Allah dengan adanya program bacaan kitab ni mudah-mudahan membantu, memberi sedikit manfaat, memberi sedikit ilmu kepada kita sebagai ibu bapa. Yang belum jadi ibu bapa tu mungkin kita boleh terapkan pada anak-anak murid kita di sekolah. Okey, sebenarnya program ini adalah cetusan idea. Cetusan idea daripada mantan PPK kita iaitu Ustaz Alif Iqbal, Ustaz Muhammad Ali Iqbal bin Syabani. Okey, jadi kami barisan YouTuber diminta untuk menjadi moderator, menjadi control host dan menguruskan. Okey, tapi anjuran di bawah anjuran bahagian pelajaran
Jawi. Okey, baiklah. Terima kasih. Nampaknya kita dah ramai yang mengikuti live kita pada hari ini. Okey, mana yang dah masuk, jangan lupa like. Anda boleh pilih nak masuk di channel mana. Okey, kita ada 8 channel, tapi yang kita share di dalam grup sekolah ada 3 channel. So boleh masuk di channel yang mana. So satu saja yang kami minta iaitu belanjalah like dengan share serta subscribe. Okey, sebagai tanda sokongan. Bukannya kita nak subscribe nak banyak subscribe, tapi sebagai tanda sokongan daripada kawan-kawan semua. Okeylah. Okey. Untuk pagi ini, kitab Tarbiyatul Ahlak akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz bin Desa. Okey, yang kita bawakan khas daripada Kuala Lumpur. Okey, saya nak bagi sedikit info berkaitan dengan sijil. Okey, sijil untuk program pada pagi ini, sijil kita akan beri di akhir program. Okey, di akhir live ni nanti, okey, Ustaz Fadil akan naikkan link sijil di ruangan komen, dan masa untuk mengisi sijil ini, masa untuk mengisi link ini selama 30 minit selepas siaran. Okey, jadi jangan lepas dah naik link tu nanti di ruangan komen. Jadi sahabat-sahabat semua, warga guru semua boleh terus tekan link tu, boleh terus isi. Okey, setiap hari akan diberi link dan cukup 6 hari mengikuti live ini, automatik semua akan dapat sijil. Okey, live ini kita akan adakan pada setiap hari Isnin, hari Selasa dan juga hari Rabu. Okey, untuk bulan 3 dan bulan 4 kita akan adakan pada setiap minggu. Okey, jadi kalau yang mengikuti daripada hari ini, bermula hari ini, kalau dia dah dapat masuk 6 hari, automatik ada sijil dah masuk. Okey, tapi janganlah sampai 6 hari dapat satu sijil terus berhenti. Kalau boleh biarlah sampai 19 siri, insya-Allah. Okey, doakan semoga program ini boleh berjalan lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik, insya-Allah ya. Okey. Oh, kita belum baca doa ya. Okey, sebelum kita mulakan majlis pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, saya nampak di sini. Okey, baiklah. Kita dah ready ya. Kita dah ada untuk pada hari ini kita ada tetamu jemputan iaitu Puan KPPK kita, dan kita akan mendengar sedikit amanat, sedikit ucapan dan kata-kata daripada Puan KPPK kita iaitu Ustazah Razma. Okey, Ustaz Fadil, Puan KPPK dah ready ke? Kalau dah ready kita boleh naik. Ustaz Fadil? Boleh. Assalamualaikum Ustazah. Boleh buka mic Ustazah. Okey. Waalaikumsalam. Ustazah Hairina. Ya, saya Ustazah. Boleh dengar suara saya ya? Dengar jelas, alhamdulillah. Ustazah sihat ya? Alhamdulillah. Saya tengok kat dalam ni semua sihat-sihat. Alhamdulillah. Barakah bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat berpuasa Ustazah. Ya, sama. Saya pun ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Okey, jadi saya dengan ini saya menjemput Puan KPPK Ustazah Siti Razma binti Idris untuk menyampaikan sedikit amanat dan juga ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Ustazah Hairina binti Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Dr. Musila Laili binti Mustafa Saidi, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pengurusan Pendidikan Bahagian Pelajaran. Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Desa, pembimbing atau penceramah untuk program pagi ini. Pegawai-pegawai, penolong pegawai, penyela kafa dan seterusnya, guru-guru institusi pendidikan Islam, IPI dan juga institusi pendidikan Islam swasta Jawi yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa penuh kesyukuran
ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaannya kita dapat berkumpul di bulan yang baik dan penuh barakah ini sempena program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad, anjuran bahagian pelajaran Jawi yang dilaksanakan secara dalam talian. Sekalung penghargaan dan tahniah yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Urustia, iaitu Unit Profesionalisme Keguruan dan Sumber Pendidikan, serta tidak lupa kepada semua jawatan kuasa yang terdiri daripada YouTuber Jawi yang telah memberikan komitmen yang padu bagi menjayakan program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad pada pagi ini. Alhamdulillah, saya lihat penyertaan pada hari ini telah pun mencapai 300 lebih ya. Tahniah kepada semua yang berada dalam talian pada pagi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya difahamkan bahawa program ini akan diadakan sebanyak 15 siri dan sebanyak 9 siri akan berlangsung dalam bulan Ramadan, iaitu pada setiap hari Isnin hingga Rabu mulai jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Bagi pihak penganjur, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penceramah yang berkaliber, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Disa yang akan mengendalikan program pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, seperti sedia maklum, program ini diadakan bertujuan untuk melahirkan guru-guru IPI dan IPIS Jawi yang memahami, menghayati dan mengaplikasikan kaedah mendidik anak-anak berpandukan bimbingan sunnah Rasulullah SAW kepada murid-murid di bawah kawalan dan seliaan masing-masing. Suka saya ingatkan, guru-guru IPI dan IPIS Jawi memainkan peranan yang amat penting ke arah memacu budaya kreativiti dan inovasi dalam kalangan warga sekolah bagi menjana transformasi pendidikan negara. Ini disebabkan guru sekolah merupakan ejen perubahan yang berada di barisan hadapan dalam memacu arus perubahan agar sentiasa dinamik dan progresif. Guru sekolah perlulah berfikiran jauh, mempunyai pemikiran yang terbuka, sedia mendengar pandangan orang lain dan mempunyai kewibawaan dalam mencorakkan pembaharuan dalam organisasi sekolah. Ini kerana kejayaan dan perkembangan sesebuah organisasi pendidikan banyak bergantung kepada guru yang bersifat kreatif dan inovatif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagai guru, tuan-tuan dan puan-puanlah yang perlu mengorak langkah dalam mencanai perancangan strategik yang telah digubal serta menyatukan aspirasi jabatan dan aspirasi negara bagi memastikan sekolah mampu merealisasikan matlamat transformasi pendidikan Islam di wilayah persekutuan khususnya. Saya berharap agar semua guru IPI dan IPIS Jawi akan terus berperanan secara aktif bagi memperkasakan tahap pendidikan. Peraturan-peraturan asas dalam perkhidmatan perlu kita patuhi bagi membuktikan guru-guru mempunyai jati diri yang tinggi dan mampu serta bersedia untuk menghadapi cabaran semasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang dan akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Siti Razma binti Idris, Ketua Penolong Pengarakanan Bahagian Pelajaran Jawi. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okay. Alhamdulillah, itulah tadi sedikit sebanyak amanat, kata-kata, semangat, ucapan daripada Puan KPPK kita. Semoga apa yang disampaikan, harapan, hasrat daripada pihak jabatan kepada semua warga guru IPI dan IPS dapat dilaksanakan. Okey, baiklah. Sebenarnya tanggungjawab kita sebagai guru ni sebenarnya berat.
Okay, kita nak mendidik anak dan kita nak mendidik anak murid juga kan. Di rumah kita nak didik anak kita dan di sekolah kita nak didik anak-anak murid. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program bacaan kitab ini dapat menjadi satu sumber ilham, jadi semangat serta menjadi sebagai panduan untuk kita bagaimana kita nak terapkan pendidikan kepada anak-anak kita sendiri dan juga anak-anak murid. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, okey, nampaknya ustaz penceramah kita juga telah bersedia, okey, telah berada di dalam live kita ini. Okey, ahlan wa sahlan kepada Ustaz Abdul Aziz bin Isa. Saya rasa boleh kot Ustaz Fadil naikkan Ustaz Abdul Aziz. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan saya adalah Puan KPPK iaitu Ustazah Siti Razmah binti Idris. Ustaz Okey, baik. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Kita dah bersedia? Ustaz dah bersedia? Saya cuma serah pada Ustaz. Kalau Ustaz dah bersedia, kita boleh mulakan. Kalau ni kita sembang-sembang dulu ke macam mana? Ke Ustaz nak terus mula? Boleh lah, sembang-sembang dulu. Okey. Sembang-sembang dulu. Okey. Okey. Penceramah kita adalah kita jemputan khas penceramah kita daripada SK Ustaz Abdul Aziz bin Isa yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sri Murni Kuala Lumpur sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Ustaz dah lama ke dekat sekolah SK Sri Murni ni? Berapa tahun dah Ustaz? Sri Murni saya posting 2019 di Sri Murni lah. Sebelum tu saya di Jabatan Pendidikan Universiti Kuala Lumpur lebih kurang 8 tahun di unit pengurusan dakwah dan syiar Islam. Juga dulu berusaha dengan pihak Jawi tu. Cuma dengan pendidikan ni banyak dengan dakwah lah dulu. Memang selalulah link dengan dengan Jawi lah, biasalah kan? Alhamdulillah, biasalah dengan Jawi tu. Cuma bahagian pendidikan tu ada beberapa kali kot dulu. Banyaknya dengan bahagian dakwah. Dengan dakwah. Okey, baiklah. Jadi penceramah kita ni memang orang yang tepatlah yang kita pilih yang akan membacakan kitab Tarbiyatul Aulad. Okey, kita tak ada soal jawab. Mungkin kita akan adakan soal jawab nanti pada hari yang ketiga. Untuk minggu ini kita akan bersiaran selama 3 hari iaitu Isnin, Selasa dan Rabu. Okey, dan bersama dengan moderator yang berbeza. Cuma hari ni hari pertama bersama dengan saya lah. Okey, baiklah Ustaz. Kita dah ready. Kita dah beranjak kepada 11.20. Ustaz ready Okey. Tanpa membuang masa, okey, warga guru semua, siapa mana-mana yang baru masuk, boleh tuliskan nama dan juga nama sekolah di ruangan komen, okey, untuk menunjukkan tanda anda hadir. Dan link sijil kita akan beri di akhir nanti di akhir rancangan, dan selama 30 minit sahaja untuk mengisi sijil ini. Okey. Baiklah, dengan ini saya serahkan kepada Ustaz Abdul Aziz bin Isa untuk menyampaikan bacaan kitab Tarbiyatul Aulad. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustazah Khairina Abu yang bersama Ustazah Siti Razmah binti Idris KPPK, pendidikan di Jawi dan juga semua yang terlibatlah sebagai moderator dan juga pengendali kepada YouTube ini, dan juga kepada semua guru-guru, pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmataka wanshur 'alaina wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terlibat, untuk utamanya bahagian pendidikan Jawi, dan yang terutamanya kepada sahabat saya iaitu Ustaz Alif Iqbal yang menyarankan untuk program ini dan juga mencadangkan nama saya ni. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat tengok tuan-tuan yang ada dalam ni, Masya Allah, walaupun saya tak nampak muka, saya merasakan aura tuan-tuan perempuan yang ada dalam ni, Masya Allah, tabarakallah. Semua orang-orang yang hebat, semua orang-orang yang berpengalaman, dan juga semuanya mesti pernah melalui fasa-fasa pendidikan dan sebagainya, terutamanya guru-guru dan juga ibu bapa yang dah ada anak-anak. Dia memang dah tahu dah nak mentarbiah anak-anak ni, reti dah kot. Jadi ini sebagai tambahan bacaan ataupun tambahan kita kata maklumat yang kita nak ambil daripada barakah daripada buku ini je lah. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan yang ada sini dah namanya guru dan namanya ibu bapa, sudah pasti kita bersiap sedia sebagai seorang guru, dah ada dah dengan ilmu keguruannya. Kan ibu bapa kalau yang nak berkahwin dah sudah semestinya ada ilmu keibubapaannya. Nah, jadi mesti dia orang dah bersedia, tuan-tuan dan puan dah bersedia. Yang mana nak dapat anak sendiri yang berkahwin, nak dapat anak, dah bersedia nak dapat anak ni, tak buat apa dengan anak ni, kan, untuk apa ada anak ni, berkahwin ni untuk apa, dah tahu dah, kan, dah belajar dah berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Paling tidak, alhamdulillah tuan-tuan, negara kita juga salah satunya mewajibkan untuk kita menghadiri kursus perkahwinan kepada pasangan-pasangan yang nak berkahwin. Alhamdulillah, saya ingat ini pun daripada pihak Jawi juga, alhamdulillah, dan tahniah kerana kita meletakkan syarat sebegitu supaya apa? Pasangan-pasangan ini mengetahui tujuan-tujuan keutamaan ataupun matlamat perkahwinan yang perlu mereka tahu sebelum mana mendapat anak dan sebagainya. Dan apatah lagi yang ada dalam ni guru-guru. Guru-guru ni Masya Allah, tabarakallah, insan mulia yang menyampaikan ilmu, yang membawa kita kata warisan peninggalan wasiat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, guru mulia kita yang paling utama. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menyambut hari guru, tuan-tuan, sepatutnya kita kembalikan segala-galanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jalan, yang menunjukkan membawa hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itulah guru yang sepatutnya menjadi contoh, guru yang paling ideal yang perlu kita contohi, yang perlu kita ambil iktibar daripada apa yang Rasulullah buat. Apatah lagi kita ni duduk di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan lah, sahabat-sahabat saya yang duduk di sekolah Jawi dan sebagainya, dan kami juga guru-guru pendidikan Islam di sekolah kebangsaan ataupun di bawah Kementerian Pendidikan, semua sama ni, kita merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi itu sebagai qudwah hasanah, qudwah, petunjuk yang terbaik, tuan-tuan, contoh yang terbaik, contoh utama kepada kita sebagai seorang guru. Mana lagi contoh yang kita nak ambil, mana lagi contoh yang terbaik yang kita nak nyatakan, melainkan contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, melainkan batang tubuh diri Rasulullah SAW itu sendiri, melainkan akhlak yang Nabi bawa itu sendiri, sebagaimana Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sabda Nabi SAW, innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kesempurnaan akhlak ni, walaupun baik mana manusia dalam dunia ini, kesempurnaannya ada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ini kita tak boleh nafikan, ini yang kita imani, ini yang kita percaya, ini yang kita pegang. Apatah lagi sebagai guru agama dan juga guru-guru yang berada di sekolah-sekolah serai dan sebagainya ni, itulah kita kena ambil, letakkan dalam diri kita. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan ni dalam konteks keguruan lah.
sebab kita ni yang anjurnya bagi pendidikan jawi, walaupun saluran YouTube ini terbuka, tetapi kita akan sedikit sebanyak menjurus kepada konteks keguruan sebagai seorang guru. Tetapi dalam masa yang sama, yang bukan guru juga kita harap boleh mengambil manfaat, boleh mengambil iktibar daripada apa yang akan kita bacakan daripada kitab yang namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tarbiyah aulad, tarbiyah anak-anak ataupun pendidikan peribadi anak-anak menurut Islam yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Unwan rahimahullahu taala. Jadi Dr. Abdullah Nasir Unwan ini rahimahullahu taala ini asalnya daripada Syria, tuan-tuan. Daripada Syria, lahir tahun 1928 Masihi, tahun 1928, lahir di Qadi Askar Bandar Harb di Syria lah, tuan-tuan. Jadi mengambil, kita kata, mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar pada tahun 1952 dan seterusnya menyambung dengan master dan sebagainya lah. Jadi seorang yang banyak menulis, tuan-tuan. Banyak menulis, di antaranya kitab yang memang selalu dibacakan ni di negara kita ni, banyak dibacakan ni di masjid, di surau kan. Jadi di antaranya kitab ni lah, iaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kitab ni tebal, tuan-tuan. Kalau kita nak baca kitab ni, nak habis khatam ni, tuan-tuan, saya ingat berapa siri ni, tuan-tuan, ada dalam 30-40 siri tak habis kot. Kan? Jadi kita dalam 19 siri yang insya-Allah mungkinlah kalau kita dapat kongsikan dalam 19 siri, tuan-tuan doakanlah. Moga-moga dapat kita 19 siri ni. Kadang-kadang kekangan dan sebagainya. Apatah lagi kalau masuk raya, tuan-tuan, sebulan cuti. Kan? Mabuk ketupat kan. Jadi insya-Allah kita doakan banyak-banyak, moga-moga kita dapat ruang dan peluang ni kita bersama-sama. Cumanya dengan syarat, tuan-tuan yang ada ni, jangan skip lah. Kan? Kalau kita buat satu perkara ni, kalau skip, tuan-tuan, memang tak jadi. Kan? Kalau kita tinggal ni, akhirnya ke laut. Sebab tu ada ustaz bagi tahu. Dia kata, kalaulah kita ni, tuan-tuan, pasang azam, pasang cita-cita, azam lah no. Tahun baru kita ada azam. Ni masuk bulan Ramadan kita ada azam. Kan? Jadi azam ni jangan letak dalam sampan, tuan-tuan. Kan? Dengan letak dalam sampan. Tapi kita selalu letaknya dalam sampan azam kita ni. Bila kita letak sampan dalam sampan, tuan-tuan, dia akan jadi ke laut. Akhirnya tak dapat apa-apa. Jangan bubuh dalam sampan. Bubuh dalam hati kita, letakkan keazaman sungguh-sungguh dan kita kena buat, kena laksanakan. Barulah capai. Ibarat kita ni dalam bulan Ramadan ni nak baca tadarus Al-Quran kan. Target dah sebulan, sehari 1 juzuk. Hari ni dah hari kelima, patutnya 5 juzuk. Bila dah kita ponting sehari, ponting 2 hari, tuan-tuan. Akhirnya ke laut lah, tuan-tuan, untuk khatam satu Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kerana kalau dah tinggal sehari 2 ni, tuan-tuan, itulah bila mana pendidikan. Belajar ni pun, bukan belajar ni, tuan-tuan, kita dengar baca kitab macam ni kan. Kalau kita ada selalu kita follow, itulah sebab dia akan jadi suka tu. Bukan maksud kata kita ni sedap dah cerita, tuan-tuan, tak. Tapi terpautnya hati tu kan, bila mana kita selalu mengikuti, tuan-tuan, insya-Allah. Moga-mogalah ada kebaikan untuk saya dan juga tuan-tuan. Pertamanya, tuan-tuan, saya nak letaklah disclaimer dia panggil. Kan, disclaimer ke apa benda. Saya ni adalah orang yang bukanlah yang layak membacakan kitab ni untuk tuan-tuan. Itu mula-mula sekali kita sebutlah. Kan, saya lah bukan orang yang paling layak lah. Kan, sekadar nak tolong baca, berkongsi, insya-Allah. Satu lagi, tuan-tuan, saya terima jemputan daripada pihak Jawi ni adalah untuk saya juga baca. Kalau tidak, tak baca, tuan-tuan. Tak, kalau lah tak ada program macam ni ataupun tak ada kuliah-kuliah di masjid, di surau, tuan-tuan, memang jaranglah kita nak baca buku ni, nak hurai-hurai ni, tuan-tuan, jarang. Payahlah. Antara kalau apatah lagi, tuan-tuan, orang yang rajin macam saya ni, quote-in-quote rajin. Kan? Jadi kita baca, kalau di rumah baca ni satu muka surat, insya-Allah boleh tidur. Orang yang tak boleh nak tidur, tuan-tuan, dia insomnia ke apa, kan? Cuba try suruh dia baca. InsyaAllah dia boleh tidur. Kan? Jadi orang kadang-kadang dengar baca sikit kan, tidur. Yang kedua, tuan-tuan, orang yang kalau insomnia ni, dia try tengok duduk tengok orang baca khutbah. Tu insyaAllah dia dapatlah tidur. Kerana waktu khutbah ni antara waktu yang nyenyak, enak tidurnya.
Tu dah di antara kita lah nah. Macam tu lah lebih kurang. Wallahu alam. Sedikit sebanyak tuan-tuan sebagai mukaddimah pada pagi ini. Kitab ini ditulis sebagai disebut tadi oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan rahimahullahu taala, yang mana memperbahaskan berkaitan cara-cara pendidikan anak-anak dalam Islam menurut kacamata beliau, dan juga menurut kita kata susunan pada pandangan beliau yang diambil daripada panduannya daripada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi SAW. Maka kalau tuan-tuan yang ada kitab ni, tuan-tuan boleh baca sendiri lah. InsyaAllah tuan-tuan baca sendiri boleh faham. Boleh faham baca sendiri. Cumanya kadang-kadang kita ni baca sendiri ni dia rasa dia kurang feel. Dia nak dengar cakap tu. Kadang-kadang kan. Kadang orang ni dia suka mendengar. Jadi tuan-tuan kita ambil istifadah dengan mendengar sambil kita membaca ni. Dia ada beberapa bahagian tuan-tuan. Ada 3 bahagian dalam kitab ni. Ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama dia bahaskan perkahwinan ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Jadi dalam yang bagi untuk dalam setiap bahagian tu dia ada bab-bab dia. Jadi dalam yang kata-kata bahagian pertama tadi ataupun kita setiap bahagian tu ada bab. Bab yang pertama tadi dia akan cerita perkahwinan ideal dan kaitan dengan pendidikan dalam bahagian yang pertama. Bab kedua dalam bahagian pertama perasaan psikologi terhadap anak-anak. Adalah beberapa poin dia akan hurai dalam tu. Kemudian ada bab yang ketiga peraturan umum mengenai bayi. Ini bila mana kelahiran bayi, nama dan sebagainya lah. Dia sebut dalam bab yang ketiga pada bahagian yang pertama. Kemudian ada bab yang keempat pada bahagian yang pertama, penyebab berbagai perilaku menyimpang pada anak-anak dan terapinya. Ini menarik tuan-tuan. Bab ni apa sebab jadi penyimpangan perilaku, akhlak, kita kata apa? Tujuan, kita kata perlakuan anak-anak ni. Macam mana berubah ni? Tuan-tuan kalau ada anak-anak, tuan-tuan boleh tengok perubahannya. Tuan perhati dulu kan anak tuan-tuan ni kan. Saya pun ada anak-anak, alhamdulillah. Kan? Jadi bila kita ada anak kita boleh perhati, ni kecil-kecil macam ni. Kan? Bila darjah 1 sekolah rendah macam ni perangai. Masuk sekolah menengah macam ni punya perangai. Masuk lagi pula universiti ke college ke ni perangai. Lain-lain tuan-tuan. Apatah lagi kalau anak tu tuan-tuan, kita ada 5-6 orang anak. Tuan-tuan cuba tengok 5-6 orang anak. Sama ke tak perangai ni? Tuan-tuan minta maaf. Kalau terkeluar perkataan ataupun bahasa-bahasa dari Kedah, iaitu bahasa antarabangsa saya, jadi tuan-tuan buat ignore je lah kan. Asalnya orang Kedah. Jadi tuan-tuan faham je lah kan. Bila orang Kedah ni akhirnya pusing-pusing jadi Kedah juga. Jadi tuan-tuan kalau dengar sikit, dengar ni dia rasa macam bunyi Kedah tu tuan-tuan rasa tak apalah kan, enak-enak je lah. Baik, tu bahagian pertama tuan-tuan. Bahagian yang kedua, dia membahaskan berkaitan dengan tanggungjawab pendidik. Ini baru kenal dengan kita kan, tanggungjawab pendidik. Yang kedua, tanggungjawab pendidikan iman. Yang ketiga, tanggungjawab pendidikan akhlak. Yang keempat, tanggungjawab pendidikan fizikal. Yang kelima, tanggungjawab pendidikan intelektual. Itu dia akan huraikan dalam bab bahagian yang kedua. Bahagian kedua ni ada 8 bab tuan-tuan. Yang keenam, tanggungjawab pendidikan mental dan psikologi. Tanggungjawab pendidikan sosial, tanggungjawab pendidikan seks. Ini 8 perkara ni dia duduk pada bahagian yang kedua. Dan kemudian bahagian yang ketiga ada lebih kurang 3 bab, iaitu kaedah pendidikan anak-anak yang efektif. Dia ada kaedah dia kan. Bagus tuan-tuan kita baca ni no. Kan kita ni duk mengajar kadang-kadang tak faham kaedah ni no. Bagus tuan-tuan. Dia ada kaedah teladan, pembiasaan, nasihat yang bijak, perhatian, pemantauan, hukuman sesuai. Tuan-tuan bagus tuan-tuan. Kita duduk di sekolah ni, kalau kita boleh baca ni tuan-tuan, kita apply di sekolah, masya-Allah, tabarakallah. Cantik kan tuan-tuan nak? Ni kurang-kurang ada manfaat lah untuk kita ni. Saya pun lebih kurang itulah tuan-tuan. Sebab sebelum ni saya duduk di Jabatan Pendidikan, turun ke sekolah pada tahun 2019. Ni baru nak belajar balik lah, mendidik tuan-tuan. Dia punya cabaran dia berbeza. Sebab meninggalkan alam pendidikan tu lebih kurang 8 tahun. Duduk bahagian pengurusan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah channelkan balik kita duduk pada tempat
Yang bagi saya adalah satu tempat kita mengumpul pahala, tempat kita membuat satu amal jariah yang berpanjangan, tuan-tuan. Guru-guru ni betul. Guru ni betul. Terutama guru pendidikan Islam yang mengajar agama. Allahu Akbar, tuan-tuan. Betul niat, betul cara yang tuan-tuan, insya-Allah amal jariah tu. Kan, selama mana anak murid kita solat, selama mana dia berwuduk, selama mana dia ingat kita ajar dia tentang baik dan buruk. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jariah berpanjangan, tuan-tuan. Mati kita, tuan-tuan, dalam kubur. Dalam kubur ni mati ni tak boleh buat apa dah. Tetapi pahalanya tetap mengalir kepada kita. Kerana anak-anak didik kita ni dia ingat, inilah ustazah ajar, inilah ustaz ajar. Kan, inilah cikgu ini sebagian yang mengajar dia untuk kenal Allah, untuk pada hidup dunia dan akhirat. Itu kelebihan dia lah. Cikgu-cikgu yang bukan mengajar pendidikan Islam pun boleh mengambil jariah ni. Boleh dapat amal jariah ni. Dengan apa? Walaupun kita mengajar subjek lain, tetapi kita kaitkan dengan Allah, kita kaitkan dengan Islam, kita kaitkan dengan apa nama ketuhanan, maka tuan-tuan dia akan jadi jariah kita juga. Jadi kita kena pandailah menggunakan apa yang kita ada tu untuk kita jadikan apa? Untuk jadikan dia adalah amal jariah kita. Yang penting, tuan-tuan, iaitu apa? Niat. Kan innamal a'malu binniyat. Hadis mula-mula kali, tuan-tuan, kita duk baca dalam 40 hadis ataupun dalam kitab Sahih Bukhari dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat tu antara hadis yang mula-mula Imam Nawawi pun naikkan hadis tu juga dalam 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semua perbuatan kita ni bergantung kepada niat. Hatta saya bercakap di sini pun bergantung pada niat. Ustazah moderator kita, Ustazah Hairina Abu, tuan-tuan, Ustazah Hairina Abu, dia juga sebagai moderator ni bergantung pada niat dia. Puan Siti Razmah juga KPPK kita juga yang tadi baru bercakap tadi juga bergantung pada niatnya. Semua yang kita ada dalam ni bergantung kepada niat. Membezakan sesuatu amalan tu tergantung pada niat. Macam kita semayang lah. Kita semayang tak berniat, tak sah semayang. Dan juga bila kita duduk dalam program ni, termasuklah saya, tuan-tuan, saya bercakap ni niat dia untuk apa? Itu Allah saja tahu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan juga yang masuk dalam ni, niatnya apa? Nak dapat mata kredit ke, nak dapat sijil ke? Kan? Ataupun sekadar masuk nak tunjuk kata dia dengar, lepas tu tinggal pergi duduk bermain. Itu atas kita, tuan-tuan. Dan yang niat-niat ni dalam hati, tuan-tuan ingat, yang dalam hati ni adalah tempat pandangan Allah. Manusia tak nampak, isteri tak nampak, suami tak nampak apa yang ada dalam hati. Murid-murid tak nampak apa yang ada dalam hati kita dan kita tak nampak apa yang ada dalam hati murid-murid. Apatah lagi saya bercakap dengan kamera saja, Allah lagi. Dan saya tak nampak muka tuan-tuan ni stres betul. Stres tuan-tuan bercakap ni. Saya tak tahu macam mana orang boleh mengajar. Saya Ustaz Alif, dia minta, dia kata Ustaz selalu buat dalam PADIS, dia kata buat program macam ni. Dalam program kita buat waktu PKP dulu, memang wajib kepada moderator dan juga sahabat saya ada 2-3 orang, dia akan duduk ke tepi tu. Dia orang tak boleh turun. Kalau dia turun hilangkan muka tu memang kena. Kan? Jadi tapi ni dengan bahagian Jawi ni saya raikanlah insya-Allah. Kita cuba sebaiknya lah insya-Allah. Okey. Bahagian ketiga ni dia akan sebut tentang kaedah pendidikan anak yang efektif. Kaedah-kaedah asas dalam pendidikan anak-anak dan saranan-saranan penting untuk pendidikan. Ada 3 bahagian, tuan-tuan. Di dalam buku Tarbiyatul Aulad, tuan-tuan boleh dapatkan di kedai-kedai buku, iaitu terbitan, macam-macam terbitan lah. Di antaranya yang ni. Dia punya tebal, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jenuh nak baca. Tuan-tuan, tebal tu, kata tu. Kalau dalam masa 19 siri ni, ingat tak habis kan, tuan-tuan. Dan saya pun tidak akan baca semua daripada tajuk yang awal. Kita pilih-pilih daripada tajuk yang terkait dengan guru-guru, yang terkait dengan pendidikan kita lah insya-Allah, tuan-tuan. Boleh tak? Sebab tu tajuk kita hari ni kita letakkan iaitu perasaan psikologi. Kita letakkan perasaan psikologi terhadap anak-anak. Kita ambil tu pada bab yang kedua, pada bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama saya tak huraikan, tuan-tuan, iaitu perkahwinan ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Kerana pakat kahwin berlaku ada kot, tak ada dengar ni. Kan? Jadi kita ni, tuan-tuan, kita ni dah mungkin kita dah letakkan, kita ada anak murid dah. Kita dah ada anak-anak dah. Jadi bab-bab berkaitan dengan perkahwinan ni saya tak huraikan lah. Jadi tuan-tuan kena rujuk balik lah.
tentang perkahwinan ni, tengok dalam ketika mana khusus kahwin dulu. Buka balik. Ada lagi tak tuan-tuan? Cikgu-cikgu dia ada lagi tak? Kertas-kertas apa nama? Buku-buku tentang perkahwinan. Ingat dulu. Almarhum Ustaz Sulaiman Endut, tak silap saya. Tu dia buku untuk perkahwinan tuan-tuan. Tengok balik kan. Fitrah dia perkahwinan ni dan sebagainya. Kepentingan sosial ni tuan-tuan. Perkahwinan ni adalah satu perkara berkaitan dengan memilih. Kan? Jadi dia ada perkahwinan ni. Bila kita kata fitrah manusia ni, perkahwinan lelaki dengan perempuan, tapi jangan jadi golongan LGBT. Kan? Kahwin lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, itu abnormal. Dia yang tak normal lah orang ni. Bila ada kahwin lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ni tak normal. Kan? Itu bukan manusia. Hatta binatang pun tuan-tuan dia reti cari lelaki perempuan. Jantan, tina lah. Jadi kalau kita manusia ni takkanlah teruk daripada binatang. Itu tak boleh lah. Jadi maka bab perkahwinan tu kita tinggal dulu. Kita ambil pada bahagian yang kedua, ada masa berbaki lebih kurang 15 minit ni. Kita boleh tengok dekat mana kita boleh pilih insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perasaan psikologi terhadap anak-anak. Perasaan psikologi bermaksud memperlihatkan cinta, kasih sayang dan perasaan kepada anak-anak yang ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati kedua ibu bapa. Asasnya memang Allah tanamkan dalam perasaan manusia. Hatta binatang pun tuan-tuan, ada yang mana kita lihat, dia akan rasa kasih dan sayang kepada anak dia. Sebab tu kita bila tengok ada orang yang tak sayang pada anak ni, Masya Allah. Dia punya psikologi dia punya perasaan dia sebenarnya tak normal. Bila mana dia tak rasa sayang pada anak-anak dia. Jadi hatta orang yang kadang-kadang dia ni agresif tuan-tuan. Dia agresif, dia ni gangster, kan? Original gangster contoh tak? Kan ada cerita tak? Dia original gangster ke apa benda? Kan? Dia original gangster, tapi bila dengan anak tuan-tuan, Allah sedih dia. Kan sedih dia. Kadang-kadang tersentuh hati dia bila sebut tentang anak. Kan? Jadi benda-benda sebegitu, kalaulah orang ni manusia tak tersentuh dengan kata bila sebut tentang anak ni, rasa something wrong somewhere lah. Something wrong somewhere. Kenapa? Kerana benda ini ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Memang Allah letakkan dalam hati manusia itu, dia ada kasih dan sayang terhadap anak-anak. Kan? Jadi itu adalah satu perasaan. Bila mana terlihatkan perasaan cinta, kasih dan yang perasaan, satu perasaan terhadap anak-anak. Kita tengok orang mengandung. Bila mengandung ni dia usap perut tu kan. Dia usap perut tu. Bukan sampai kata dia mengandung berat sebagainya. Tapi kasih dan sayang dia tu pada anak-anak tu. Kan? Bila mana dia ada anak tu, dia rasa sayang. Kan? Dia rasa kasih. Itu memang perasaan naluri yang ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dia tuan-tuan? Hikmahnya ialah untuk menghilangkan tradisi-tradisi jahiliah yang merasuk sebahagian yang jiwanya sakit. Sebab tu Syekh sebut, orang yang tradisi jahiliah ni, dia tak ada sayang kepada anak ni. Bila lahir, dia dapat anak perempuan. Dia tak suka dengan anak perempuan. Dia tanam anak perempuan ni dia hidup. Jiwa dia sebenarnya sakit. Dia ada perasaan sakit dalam jiwa dia. Jiwa ni kat mana? Dia kata lah dalam hati lah. Dalam hati. Hati ni di mana? Hati ni dekat jantung. Tentu boleh tengok rujuk kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Dia menyifatkan hati itu iaitu pada jantung. Jantung belah kiri tuan-tuan. Belah kiri kita ni ada satu, dia kata daging yang berupa sebagaimana jantung pisang. Di dalamnya ada darah. Itu dia sebut itu adalah hati. Tempat hati tu. Kita kata sakit hati, suka hati, geli hati, apa lagi? Boboh lah hati apa pun kan. Jadi dengan hati-hati yang ada ni tuan-tuan, dalam keadaan begitu, maka situlah duduknya. Jadi orang yang tidak ada perasaan kasih, tidak ada perasaan sayang, tidak ada belas kepada kanak-kanak ni, dia ada sakit pun dalam hati dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada penyakit, dan kenapa ayat itu merujuk kepada orang-orang yang nak menipu daya Allah. Kan? Tapi kita sebut bila mana hati orang ni sakit, dia pun menghilangkan fitrah yang Allah berikan kepada dia. Kan? Ustazah naik tu nak suruh berhenti tu kan. Lebih kurang 15 minit kan. Ada lagi? Ada lagi dah. Teruskan Ustaz. Saya teman Ustaz. Tadi kita dah janjikan Ustaz. Teman. Alhamdulillah.
Tadi kita janji kan saya teman. Teruskan Ustaz, teruskan. Terima kasih Ustazah. Ustazah kata ustaz ni tengok nampak apa? Nampak dah ke laut sangat kan? Ustazah boleh bagi signal. Okey jadi kalau yang ada kat dalam ni bolehlah komen-komen ke apa, teguran yang baik tu bolehlah. Jangan kecam kan tuan-tuan. Kalau kecam ni stres juga kita pun. Kan tuan-tuan kan? Dia sikit kadang sekarang ni orang jenis suka kecam. Dia pasal apa? Sebab dia taib ni mudah. Kan dia rasa tak terkait dengan dosa kan. Sedangkan yang kita taib ni juga akan terkait dengan dosa. Baik. Jadi orang yang mana dia tidak ada perasaan kasih dan sayang ni maknanya dia ada sakit hati tuan-tuan. Dia ada sakit jiwa sebenarnya. Seperti pandangan negatif terhadap kanak-kanak perempuan, memperlihatkan keutamaan pahala dan ganjaran bagi orang yang bersabar, dan juga perasaan kasih dan sayang ni nak memperlihatkan satu gambaran pahala kepada orang yang sabar dalam apa? Dalam nak memberikan kasih sayang. Kan dia nak mendidik ni, bila dia kasih kepada seorang ni, dia terpaksa sabar menghadapi satu-satu perkara. Jadi benda itulah yang akan menjadi gandaan pahala kepada orang yang anak dia sakit. Kan selalu kita tengok dalam media sosial kan, ditunjukkan anak dia begini-begini sakit dan sebagainya. Selama mana bapaknya sabar, selama mana mak dia sabar, itulah pahala kepada dia, Masya Allah. Dan Allah berikan kepada orang tu sesuatu perkara tuan-tuan, pada kemampuan dia. Allah tahu dia mampu dan yakin. Cumanya dia nak jaga diri dia, cuma dia nak bentuk psikologi dia menerima satu-satu perkara tu. Sebab tu saya tengok kalau ibu bapa yang ada anak kena sindrom Down, anak-anak yang sakit, cacat dan sebagainya ni, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Allah bagi satu ruang dan peluang untuk dapat pahala yang sangat besar. Bila mana mereka benar bersabar. Dan anak kalau macam tu kita boleh buat apa? Kita kena sabar je. Dia satu istilah Ustazah. Boleh macam benda-benda sebegitu. Tuan-tuan, cikgu-cikgu tak sabar pun cikgu hadapi. Kalau cikgu-cikgu sabar pun cikgu hadapi benda yang sabar. Saya sebut cikgu lah noh, kita dalam konteks kita ni kan. Sama ada kita sabar pun tetap kita hadapi benda tu. Kalau kita tak sabar pun kita hadapi benda tu. Contoh penyakit. Tuan-tuan mari dapat penyakit. Kan kita ni penyakit awal ni. Banyak penyakit Kan katalah penyakit lah 3 serangkai ke 4 serangkai. Buat berapa rangkai pun. Kan penyakit yang banyak tadi, tuan-tuan sabar pun tuan-tuan tetap sakit, dan tak sabar pun tuan-tuan sakit. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Kan? Cikgu-cikgu, ustazah, guru-guru yang mengajar di sekolah. Kalau cikgu-cikgu sabar dengan murid-murid kita yang pelbagai ni tuan-tuan, cikgu-cikgu kan, kita itulah murid kita. Sama ada kita sabar ataupun tak sabar. Saya memang tak nak sabar lah Ustaz. Tak nak sabar. Tak nak sabar apa kita dapat? Tak dapat apa-apa. Kalau kita bersabar, kita dapat kebaikan. Mudah je tuan-tuan. Benda yang sama tetap kita hadapi. Tuan-tuan tetap akan dapat sama anak-anak yang bagaimana keadaan pun tetap anak-anak itu. Kan? Kalau kita sabar, kita akan dapat pahala yang lebih daripada Allah. Jadi tuan-tuan nak yang mana? Baik kita sabar. Kita dapat kelebihan. Begitu juga dengan penyakit dan sebagainya. Dan itulah dia kata ini adalah memperlihatkan keutamaan pahala dan ganjaran bagi orang yang bersabar. Di antaranya bagi orang-orang yang dia bahas dalam kitab ni, kehilangan anak-anak, berpisah dengan anak. Dan Nabi SAW sendiri ketika mana wafat cucu baginda Nabi SAW, Nabi mengalir air mata. Kan? Nabi menangis juga. Tetapi tidaklah meratap. Kan? Itu beza yang menangis yang tak boleh ni meratap. Kau meratap, memukul diri, menghempas diri di atas tanah. Siapa lagi nak jaga aku, siapa nak. Itu dia meratap. Sekadar menangis tak ada masalah tuan-tuan. Memang semua orang manusia ni tuan-tuan dia akan menangis. Kalau normal lah tak normal dia relax. Dia gelak pula. Kalau gelak tu gila. Anak mati anak ni apa semua dia boleh gelak. Kata pelik ni kan, kena bawa siasatan. Jadi mesti dia ada perasaan macam tu. Kan menangis ni biasalah menangis. Cuma jangan sampai kita meratap kan dalam keadaan kehilangan seseorang. Dan juga tuan-tuan dia akan ada yang terakhir ialah dia kata di sini, apa yang harus dilakukan oleh ibu bapa jika kepentingan Islam bertentangan dengan kepentingan anak. Dia bawa nanti dalam perbahasan ini dalam bab ni lah, bila mana kepentingan Islam itu dia mari bertentangan dengan kepentingan anak-anak tuan-tuan. Dia akan bahas dalam ni. Dia akan bahas dalam perkara ni. Okey. Jadi dia akan sebut dalam ni lah. Saya ada dia akan sebut dalam
dan dia akan bahas nanti insya-Allah. Jadi ada kadang-kadang kita ni ada konflik kan dengan anak mendahulukan agama ataupun anak-anak. Begitu juga dengan ketika mana para sahabat tuan-tuan, ketika mereka bermula untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada yang terpaksa meninggalkan anak-anak, ada yang terpaksa meninggalkan mak ayah. Itu ada konflik lah. Sama ada mereka nak berhijrah ke ataupun nak sayang pada anak ni, ataupun nak berhijrah ke nak sayang pada ibu bapa ni. Dia ada konflik pada di situ. Jadi tengok pada kepentingan itu. Jadi dia sebut di sinilah insya-Allah. Dan juga seluruh empati dan kasih sayang ini juga, seluruh persepsi dan pertanyaan yang ada kelak akan ada penjelasannya dalam bahagian ini. Segala pertolongan dan taufik hanya kami mohon kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Syekh Nasir penulis kitab inilah, yang mana memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Dr. Abdullah Nasir Unwan rahimahullah ta'ala. Apa juga kita buat tuan-tuan, saya ingat kita nak tutup kat sini dulu sebelum kita masuk pada naluri ibu bapa menyayangi anak-anak ni panjang. Kita akan sebut pada esok hari insya-Allah kalau ada kesempatan. Kita nak sebut tadi tuan-tuan, tengok Syekh ni dia tunjuk pada kita. Dia kata seluruh ni persepsi yang ada semua ni dalam bahagian ni kan, dia akan bahas, dia cuba bahas dalam kitab ni. Segala pertolongan dan taufik hanya kami mohon kepada Allah Ta'ala. Tentu dia punya key point saya nak sebut tuan-tuan. Kita mengajar, kita mendidik, kita menyampai. Adakah kita merasakan kita merubah manusia menjadi insan dengan lidah kita? Adakah kita rasa kita mengubah manusia menjadi insan dengan tangan kita, dengan kaki kita? Sedangkan yang nak mengubah manusia ini siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tunjuk sendiri kepada kita bagaimana Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, engkau berilah Islam di antara dua umat. Kan? Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi doa antara dua umat, minta supaya Allah bagi hidayah. Kenapa? Kerana kita tak mampu bagi hidayah. Kita tak mampu bagi petunjuk. Kita ni sekadar menyampaikan, yang nak bagi hidayah, kesedaran, petunjuk ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sebagai guru, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita lupa kita hubungan kita dengan Allah. Kita lupa nak minta dengan Allah. Sebab tu kita kata, penat dah Ustaz saya mengajar ni, mereka ni tak erti cakap, tak erti dengar. Tak dengar cakap. Tak tahu nak buat macam mana. Orang Kedah lah Ustazah, orang Kedah dia cakap gitu. Kan? Tak tahu nak buat macam mana. Penat dah. Malas dah nak cakap dah. Letih dah. Memang letih lah. Kita rasa kita nak ubah dengan mulut kita. Nah, pernah tak cikgu-cikgu, ibu bapa yang ada di sini, kita tadah tangan, kita mohon pada Allah. Waktu sujud kita mohon pada Allah, ya Allah, la haula wala quwwata illa, tidak ada daya upaya kami ya Allah illa billah, melainkan Engkau ya Allah. Apa yang Kau berikan kepada kami, perubahan dan sebagainya, semua daripada Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kami insan yang lemah, kami insan yang banyak dosa. Tu pun satu hal juga, kadang-kadang dosa kita menghalang daripada anak-anak ni berubah. Kenapa? Kerana cikgu ni datang berdosa. Kan, kita ni pendosa banyak. Sedangkan sifat orang yang berjaya itu apa? At-taibun, orang yang bertaubat pada Allah. Patutnya kita tuan-tuan sebelum masuk kita mengajar anak-anak murid ni, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, aku mohon kalau ada dosa-dosa Kau ampunilah ya Allah. Aku nak mengajar anak murid ni, takkanlah aku datang dalam keadaan berdosa nak mengajar pula anak-anak murid supaya kenal Allah, sedangkan kita dengan Allah, kita ni sedang apa? Kita ni sedang buat salah pada Allah. Macam mana tuan-tuan? Macam mana cikgu-cikgu tak? Nah, ini sebagai lontaran, sebagai untuk kita tutup pada hari ini, kita merenung balik, melihat balik terhadap diri kita. Adakah kita ini, tuan-tuan, dalam keadaan kita nak merubah ini dengan lidah kita saja, ataupun kita ada minta pada Allah. Sebab itulah kita kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut sebagai hablum minallah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, stay tune, jangan ke mana-mana, kita akan sambung pada esok hari insya-Allah pada naluri ibu bapa bagi menyayangi anak-anak. Kita buat sikit kot pagi hari ni Ustazah. Sekadar itu sajalah, mohon maaf atas masa saya nak kata kekurangan dan sebagainya. Ustazah, kita habaq awal dah, kita ni tak layak nak baca ni. Jadi pada perkongsian. Memang Ustaz yang selayaknya daripada saya kan. Okey, alhamdulillah untuk hari ini kita fokus pada tajuk perasaan psikologi pada anak kan, terhadap anak. So dapatan yang saya dapat lah, apa yang saya dapat daripada ulasan bacaan kitab tadi daripada Ustaz. Okey, kuncinya adalah sabar dan kasih sayang.
Betul kan Ustaz kan? Kalau Betul, kita betul. nak mendidik, kalau kita nak mendidik, kita perlu sabar. Macam Ustaz kata tadi lah, kalau kita tak kuat pun kita kena sabar. Kalau kita tak nak hadap pun kita kena sabar. Kita hadap pun kita kena sabar. So apa yang kita dapat daripada sini adalah kuncinya adalah sabar dan kasih sayang. Dan segala-galanya bermula dengan niat. InsyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih pada Ustaz Abdul Aziz bin Nesa. Jangan lupa Ustaz, kita masih bersiaran esok dan juga hari Rabu. InsyaAllah. Dan esok kita akan masuk tajuk yang kedua ya Ustaz Hari ini kita masuk tajuk yang pertama. So insyaAllah esok kita akan masuk tajuk yang kedua. Dan teruskanlah bersama dengan kami insyaAllah selama 15 siri ya Ustaz ada sedikit pembetulan. Kita bersiaran selama 15 siri. 15 siri insyaAllah sepanjang bulan puasanya. Dalam bulan puasa ni kita ada 9 siri. Iaitu bulan 3 dan 4 ni, dan selepas raya nanti kita akan sambung lagi 6 siri insyaAllah, semuanya 15 siri. Okey, terima kasih pada Ustaz Abdul Aziz atas penyampaian pada hari ini dalam program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad untuk tajuk hari ini perasaan psikologi terhadap anak. Okey, kita jumpa esok Ustaz Okey, terima kasih pada kita jumpa esok. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baiklah. Kita dah hampir ke penghujung rancangan. Okey, hampir ke penghujung rancangan. Okey. InsyaAllah, apa yang saya dapat daripada pencerahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz bin Nesa tadi. Okey, sedikit sebanyak saya kongsikan sebagai penutup, sebagai conclusion pada hari ini. Okey, kita ni sebagai warga guru, kita ni sebagai warga pendidik sebenarnya banyak pahala yang boleh kita buat. Okey, dalam kita nak mendidik anak, kita juga diberi peluang untuk mendidik anak-anak murid kita. So banyak pahala yang boleh kita buat dan semoga semuanya menjadi amal jariah kita bila kita dah meninggal nantilah. Okey, sebabnya amal jariah ni saja yang kita bawa. Kita tak bawa duit, kita tak bawa harta kita yang banyak ke, sikit ke apabila kita mati kan. So mudah-mudahan apa juga usaha, apa juga cabaran, apa juga ujian dalam kita mendidik anak-anak kita sendiri dan juga anak-anak murid menjadi satu jariah kita nanti. Okey. Dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini, perasaan psikologi terhadap anak ni sedikit sebanyak boleh membantu dan memberi semangat kepada kita untuk mendidik anak-anak kita sendirilah. Dan terutamanya kepada anak-anak yang anak-anak murid kita lah di sekolah masing-masing untuk warga Putrajaya, warga Kuala Lumpur dan juga warga Labuan. Okey, apa yang saya dapat tadi kuncinya adalah sabar dan kasih sayang. Kalau kita nak mendidik, kita tak ada sifat rasa kasih dan sayang pada anak-anak murid kita, rasanya kurang sampai kot apa yang kita nak sampaikan kepada mereka. Jadi kita kena sabar macam Ustaz katakan, Ustaz cakap tadi, kita kena hadap ke, kita tak hadap pun kita kena sabar. Okey, kita kena lalui, kita tak lalui pun kita kena sabar. Macam tu juga kita dalam mendidik anak-anak kita. Dunia sekarang terlalu moden dan macam banyak dugaan ujian yang kita kena tempuh. Okey, baiklah. Ustaz Fadil akan naikkan link sijil di ruangan komen. Okey. Jadi kepada semua peserta, kepada semua warga guru, sahabat-sahabat guru dan warga Jawi, okey, boleh tekan link sijil dalam masa 30 minit untuk mengisi kehadiran pada hari ini. Okey, dan bila mengikuti siri kita selama 6 hari, so automatik anda akan menerima satu sijil. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 15 siri. Sedikit pembetulan daripada tadi saya kata 19. Okey, sebenarnya kita ada 15 siri. Untuk bulan 3 dan 4 ini kita akan bersiaran selama 9 siri dan selepas raya nanti kita akan sambung 6 lagi siri. Okey, itu saja daripada saya. Mohon maaf daripada saya seandainya ada kekurangan, kesilapan. Maklumlah hari ini hari pertama kan, siri pertama diamanahkan kepada saya untuk siri yang pertama ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini memberi manfaat dan memberi sedikit ilmu. Sedikit, sebenarnya saya ada banyak saya dapat input hari ini. InsyaAllah saya cuba terapkan kepada anak saya sendiri dan juga anak-anak murid insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Puan KPPK bahagian pelajaran Jawi iaitu Ustazah Siti Razmah binti Idris yang memberi kata ucapan aluan dan merasmikan program bacaan kitab Tarbiyatul Aulad ini. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Abdul
Abdul Aziz bin Desa di atas penyampaian pada hari ini. Okey, jangan lupa jumpa esok bersama dengan moderator yang lain dan juga hari Rabu bersama dengan moderator yang lain juga. Tak jumpa muka saya bukan 15 siri dengan saya. Kita akan jumpa dengan moderator yang berbeza. Mungkin saya akan bersiaran sekali lagi tapi ikut jadual. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, jangan lupa link sijil Ustaz Fadil dah naikkan ya link sijil di ruangan komen. Okey. Kalau dah ada, okey, ini adalah link sijil. Jadi semua peserta boleh tekan link dalam masa 30 minit sahaja. Dalam tempoh 30 minit boleh terus isi. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 11 hingga 12.30 hari bersama dengan moderator yang kedua iaitu siapa untuk esok kita nantikan. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah suratul As. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.